berinteraksi dengan para pesakit serta menghantar makanan. Lebih 15,000 panel suria yang dipasang pula dapat memenuhi sekitar 75% keperluan tenaga elektrik kemudahan jagaan masyarakat ini. Di Malaysia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata penularan COVID-19 di negaranya telah dapat dikawal dengan baik. Oleh itu, petang tadi beliau mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan virus tersebut akan memasuki fasa pemulihan mulai Rabu ini hingga 31 Ogos. Fasa pemulihan itu merupakan sebahagian daripada strategi keluar daripada PKP yang mula dilaksanakan pada 18 Mac lalu. Semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP itu, perjalanan antara negeri-negeri dibenarkan. Dalam tempoh PKPP ini juga, hampir semua aktiviti sosial, pendidikan, keagamaan, perniagaan, sektor ekonomi dan sebagainya akan beroperasi semula secara berperingkat-peringkat dengan pematuhan sepenuhnya kepada SOP. Dalam kategori perayaan dan aktiviti keagamaan, saya nak sampaikan berita baik, iaitu sambutan Hari Raya Aidul Adha dan ibadah korban akan dibenarkan tertakluk kepada SOP pihak berkuasa agama Islam. China telah membentangkan satu kertas putih mengenai usaha negara itu melawan COVID-19. Menurut kertas putih itu, para pengkaji di China sedang bekerja keras untuk menghasilkan vaksin bagi penyakit itu. Kertas putih itu turut menyatakan China dapat menubuhkan satu sistem yang cekap dalam menyebarkan maklumat berkenaan COVID-19 di tengah-tengah usahanya untuk membendung wabak tersebut. Ia juga menyatakan China bersikap terbuka, telus dan bertanggungjawab dalam memberitahu masyarakat antarabangsa dengan segera mengenai keadaan wabak tersebut. China tambahnya tidak keberatan untuk berkongsi pengalamannya. Sehingga kini China melaporkan sekitar 83,000 kes jangkitan dengan kematian seramai 4,600 pesakit. 46 masjid tempatan akan dibuka kembali bagi semua waktu solat mulai esok. Bagaimanakah persiapan pihak masjid untuk mengurus jumlah jemaah yang bertambah? Laporannya selepas ini. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Kita harus memainkan peranan kita untuk memastikan Singapura selamat dari COVID-19 sedang kita memulakan semula aktiviti-aktiviti. Semua orang harus terus menghadkan pergaulan dengan orang-orang yang tidak tinggal serumah. Tetapi, dalam fasa pertama, pasca pemutus rantaian jangkitan mulai 2 Jun, anda boleh mengunjungi ibu bapa atau datuk nenek anda yang tinggal di rumah yang lain. Kunjungan seperti ini harus dihadkan menghantar anak-anak untuk dijaga di rumah ibu bapa atau datuk nenek juga akan dibenarkan. Aktiviti-aktiviti lain yang tidak penting dan majlis-majlis keramaian tidak boleh diadakan. Warga emas harus terus duduk di rumah seberapa boleh. Warga emas harus terus aktif di rumah dan berhubung dengan orang lain secara digital. Anggota keluarga harus terus membantu warga emas untuk mendapatkan barangan keperluan agar mereka tidak perlu keluar rumah. Jika warga emas perlu keluar, lakukannya semasa waktu kurang sibuk saja. Warga emas dan penjaga mereka yang memerlukan bantuan boleh menelefon AIC di 1-800-650-6060. Kita harus meneruskan amalan-amalan baik yang lain untuk memastikan Singapura selamat dari COVID-19. Duduk di rumah seberapa boleh dan pakai pelitup apabila keluar. Gunakan safe entry di mana saja ia dilaksanakan. Bantu kami melindungi anda. Apabila keadaan terus terkawal, kita boleh memulakan semula lebih banyak aktiviti secara berperingkat. Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Daftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg dalam bahasa Melayu untuk maklumat terkini tentang COVID-19.
Memang makanan yang nenek moyang punya, jadi itulah dia punya, biar macam mana bahayanya. Nah, kadang-kadang pun itu dia punya itu baju kan macam tak kupas tulis Pak. Di sini, ini dia punya empedu. Kita kena hati-hati lah tuh. Itu yang dipastikan utama lah, empedu tuh. Slum Food Millionaire, tonight on CNA. Sakuntalas, satu kali makan, hari-hari mau. Babuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Salmon, Babuji, makan tak ada jemput, ha? Sakuntalas, layanan bagus, sedap gila, tak boleh habis. Hantar rumah pun boleh. Jauh. Kembali. Bantahan besar-besaran menentang keganasan polis berikutan kematian lelaki kulit hitam George Floyd berterusan di merata Amerika Syarikat buat 12 hari berturut-turut. Orang ramai mengadakan tunjuk perasaan secara aman di Portland, San Diego, Phoenix dan Seattle bagi menuntut keadilan bagi Floyd yang mati semasa ditahan seorang anggota polis kulit putih. Di Washington, satu tunjuk perasaan diadakan di jalan raya yang dicat dengan slogan Defund the Police, iaitu seruan bantahan supaya membataskan perbelanjaan untuk pasukan polis tempatan. Secara umumnya, bantahan besar-besaran semalam berjalan dengan aman, tidak seperti keadaannya pada awal minggu ini. Lebih ramai sukarelawan dikerahkan bagi pembukaan semula 46 masjid bagi semua waktu solat bermula esok. Ini bagi memastikan langkah-langkah keselamatan terus dilaksanakan dengan lebih ramai jemaah dijangka datang ke masjid secara keseluruhannya. Namun para jemaah diingatkan ada waktu-waktu tertentu di mana mereka mungkin perlu menunggu lebih lama untuk menunaikan solat. Wartawan Ira Musfira menjelaskan. Jika sekarang masjid hanya dibuka bagi solat zuhur dan asar sahaja, bermula esok sebanyak 46 masjid akan membuka pintunya kepada jemaah bagi semua 5 waktu solat. Bagi solat subuh, masjid akan dibuka dari 5.30 pagi hingga 7 pagi. Pintu masjid dibuka semula dari 1 tengah hari hingga 9 malam bagi solat zuhur hingga isyak. Masjid Darul Ghufran adalah salah satu masjid yang dibuka semula untuk solat 5 waktu. Sepanjang seminggu masjid dibuka semula yang menerima sekitar 40 jemaah setiap hari yang datang untuk solat zuhur dan asar. 20 kaki tangannya kini akan dibantu para relawan bagi memastikan semua operasi dan langkah-langkah keselamatan dapat dilaksanakan dengan lancar esok. Kaki tangan masjid akan dibantu oleh pihak relawan seramai 20 juga ataupun 30 relawan untuk membantu kami lah untuk pengurusan pembukaan masjid semula. Kita akan membahagikan tugasan-tugasan untuk staf dan juga relawan ke 3 shift lah. Bermakna sehingga 50 kaki tangan dan relawan akan menggembling tenaga di masjid ini sepanjang hari esok. Dengan had 5 jemaah yang masih ditetapkan dalam Dewan Solat pada satu-satu masa, jumlah ruang yang disediakan untuk jemaah solat juga tidak berubah. Bagaimanapun, kaki tangan masjid menjangkakan ada waktu-waktu tertentu yang mana jemaah mungkin perlu tunggu lama sedikit bagi giliran untuk bersolat. Ini termasuk bagi solat subuh dan maghrib. Kelebihan yang jemaah itu dapat haruslah menunggu giliran masa mereka untuk menunaikan solat, dan juga sebenarnya keutamaan sebenarnya diberikan untuk para pekerja esensial yang mana mereka memerlukan ruang untuk menunaikan solat mereka. Pihak masjid juga menasihatkan warga emas supaya terus solat di rumah buat masa ini bagi memastikan jumlah jemaah yang terkawal di pekarangan masjid. Bagi jemaah yang mahu menunaikan solat di masjid, mereka diingatkan supaya membawa keperluan peribadi seperti sejadah dan telekung masing-masing sebelum dibenarkan masuk. Mereka yang tidak sihat juga tidak akan dibenarkan masuk masjid. Laporan itu tadi saudara mengakhiri berita untuk malam ini. Terus bersama Suria untuk mengikuti pula ucapan siaran nasional Perdana Menteri dalam Bahasa Melayu sebentar lagi. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.